Kita tengok soalan 7 pula. Bentuk Q ialah image bagi P di bawah transformasi X. Okey. Q ialah image bagi P di bawah transformasi X. So maksudnya ini adalah dia punya objek. Okey, dan ini adalah dia punya image. Okey, Q ialah image. So Q lah image. Okey, jadi kita tengok dia punya transformasi ialah X. Bagaimana dia punya pergerakan ni? Dia punya penjelmaan ni ialah pantulan kan di bawah garisan ini. Okey. Jadi inilah dia punya garis pantulan. Bila pantulan mesti tahu apakah dia punya paksi ni ya. So kita tengok paksi ni, kita kena tentukan dia punya nama garisannya, nama garis lurusnya. Okey, jadi kita tengok dua titik lah. Okey, jadi titik yang pertama, okey, ambil mana-mana yang kamu suka. 2, okey, kita ambil ni 2, 3. Okey, satu lagi kita boleh ambil 4. Sini 1 lah kan. 4, 1. Okey. Ini adalah satu kaedah menggunakan dua koordinat. Jadi kamu cari kecerunan. Okey. Kemudian tengok dia punya pintasan Y. Sebab kita punya fokus adalah untuk menulis dalam bentuk, ataupun kalau dalam situasi sekarang ni kita boleh tengok dengan mudah. Okey. Kita ada pintasan Y di sini, pintasan X di sini, dan ini adalah dia punya pintasan Y. Maksudnya ni dia punya C lah, pintasan Y. Ini dia punya pintasan X. Kamu boleh guna kaedah garis lurus X per pintasan X per pintasan X lah. Lah namanya. Tambah dengan Y per pintasan Y. Sama dengan 1. So kalau kita isi di sini, X per pintasan A-nya berapa? Ini dia pintasan A. So sini 4, sini 6, sini 5 lah. Jadi 5 tambah dengan Y per pintasan Y-nya berapa? C. 5 juga. 5 juga. So sama dengan 1. So bagaimana nak hilangkan 5? Kita kena darab dengan 5. Sini pun darab dengan 5, sini pun darab dengan 5. So ni boleh potong. So kita dapat X tambah dengan Y sama dengan 5. So ini adalah dia punya paksi, dia punya garis pantulan tu lah, garis pantulan. Okey. Kalau guna kaedah ni, kamu buat macam biasalah. Dia punya C adalah 5. Dia punya M ialah sama ada kamu guna negatif pintasan Y bahagi pintasan X ya. So, negatif pintasan Y ialah 5. Pintasan X-nya ialah 5. So, jawapannya ialah negatif 1. So, kita boleh tulis dia punya persamaan. Y sama dengan MX tambah C. Dia punya M di sini ialah negatif 1. Dia punya C ialah 5. So, dia punya persamaan garis lurus ialah Y sama dengan negatif X tambah 5. So, sama ada kamu jawab ini ataupun kamu jawab ini. Okey. Untuk dia punya nama garis pantulannya. So, menjawab soalan nombor 1 tu. Okey, nombor 1. X tu ialah pantulan pada garis Y sama dengan negatif X tambah 5. Okey, ataupun pantulan pada garis X tambah Y sama dengan 5. Okey, jadi untuk yang kedua, kita tengok R ialah image Q. Okey, nombor 2 tu kalau kita tengok, dia adalah bentuknya sama. Okey, ini adalah dia punya image. Okey, inilah dia punya objek. So, dari sini ke sini dia membesarkan. So, ini adalah pembesaran. So, pembesaran kita tengok di mana dia punya pusat pembesaran. Kita sambungkan bucu sepadan. Ni bucu ni. Bucu ni dengan bucu ni. Okey. Pilih 2 bucu sudah cukup. So, kita sambungkan bucu tu.
Sambung. Okay, satu lagi. Ke sini. Aduh. Okay, so kita dapati di sinilah dia punya pusat pembesaran. Ataupun kita pilih ini, kawannya inilah dia punya sepadan. Jadi kita buat dia punya garis, sambung garis tu sampai kita jumpa di mana persilangan dia. So di sinilah dia punya persilangan, maka inilah dia punya pusat pembesarannya. Jadi pusat pembesarannya ialah apa tu nombor di sini tu, koordinatnya ialah 1 1 1 1. Okey, kita tengok dengan jelas di sini 1 1. Okey, itu dia punya pusat pembesaran. Okey, kedua kita mau cari apakah dia punya faktor skala. K sama dengan image bahagi objek. So kita tengok image salah satu punya panjang lah. Okey, dia punya sisi ya. Jadi yang ni sepadan dengan yang ni. Jadi di sini ada berapa ni? Okey, di sini ada 7. Kamu kira ya. 7. Di sini pula ada 1, 2, 3. So 7/3. Okey, image-nya adalah 7, objeknya adalah 3. Ini dia punya faktor skala. Jadi kita akan buat dalam ayat yang penuh. Pembesaran pada pusat 1, 1 dengan faktor skala 7, 3. Okey, ini dia pusat. Tadi ini dia punya faktor skala. Okey, sekarang kita teruskan dengan yang kedua, iaitu dia punya luas ya. Okey, dalam soalan ni kalau kamu baca tadi soalannya ialah bentuk P dan bentuk A diwarnakan dengan warna hitam, manakala bentuk Q diwarnakan dengan warna putih. Diberi bentuk Q mewakili satu kawasan yang mempunyai luas 18 cm. So sekarang ni kita tahu bahawa Q ni adalah 18 cm square. Okey, maksudnya ini pun 18 lah kan. Okey, jadi mari kita tengok berapakah keluasan yang besar ni. Okey, jadi yang besar tu adalah dia punya image. Kita akan gunakan formula AI sama dengan K kuasa 2 darab dengan AO, area of image ya. Okey, jadi mari kita tengok maklumat yang ada di sini. Okey, AI kita ada ke tidak yang besar? Tiada, kita tak tahu. K tadi kita sudah ada, terpadam sudah. K ialah 7/3 kan. So 7/3 kuasa 2 darab dengan AO. AO-nya berapa? AO tu ialah luas objek 18. So AI ialah, kamu kena tekan kalkulator ya. So kita dapat 98. Ini adalah dia punya AI ya. Okey, jadi AI 98, kita nak luas kawasan berlorek. So luas kawasan berlorek, kita tengok AI tadi berapa? 98. Ini dan inilah kawasan yang berlorek. 98 tu tambah dengan 18. Tekan kalkulator, dapat jawapan. Okey, cm square. Cuba harap kamu faham ke?